Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هاديا له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم إذا أتى رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلت الشياطين أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat dirahmati sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita bertemu dalam majlis ilmu ini ya, yang disifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rawdatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman syurga Allah SWT ya, walaupun pada zahirnya kita tidak berkumpul bersama-sama dalam majlis ilmu, tetapi dengan kita tuan mengikuti majlis ilmu ini, insya-Allah ya Allah SWT akan turun kepada tuan-tuan dan puan ya, yang panah rahmat, keampunan, barakah, redha, mardatillah dari Allah SWT dikurniakan kepada tuan-tuan dan puan kita semua, sakinah, ini ketenangan, dan dikurniakan kita ganjaran yang sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Maka siangnya tadi kita telah menyempurnakan puasa pada hari pertama pada 1 Ramadan, dan kita telah melangkah ke malam 2 Ramadan ya, bersamaan 24 April 2020, 2 Ramadan 1441 Hijriah yang bersamaan 24 April 2020 ya, dan kita telah pun tuan-tuan dan puan-puan ya, kita semua telah pun mengerjakan menunaikan solat fardu isya ya, mengerjakan solat tarawih ya, dan yang mungkin ada di antara tuan-tuan dan puan-puan yang meneruskan pada waktu ini, meneruskan tadarus Al-Quran di rumah bersama ahli keluarga ya, suami isteri, anak-anak ya, dan juga mungkin yang tinggal bersama-sama rumah bujang ya, bersama-sama dengan ahli, dengan rakan-rakan serumah ya. Jangan fikirkan sama-sama bujang rakan serumah tu tak boleh buat. Tadarus boleh ya. Dan tadarus ni sebenarnya kita boleh buat secara online. Kalau mesyuarat kita boleh buat online menggunakan Zoom, aplikasi Zoom. Kenapa tadarus kita tak boleh buat ya? Kalau tuan-tuan dan puan ada teknologi yang sesuai untuk mengadakan tadarus online ni, maka eloklah dibuat
Taklah semestinya pada waktu malam, tapi pada waktu siang pun boleh. Kalau waktu malam kita bersama keluarga, waktu siang kita bersama rakan-rakan kita. Jadi kita buatlah tadarus. Taklah mesti ramai, mungkin dalam 5 orang, 4 orang, 5 orang, ataupun mungkin 10 orang. Mudah-mudahan Allah SWT akan memberikan kita ganjaran yang sebaik-baiknya, kerana usaha-usaha kita untuk memperbanyakkan amal ibadah kita pada bulan Ramadan, yang mana kita lihat dalam bulan Ramadan Nabi SAW menyebut apabila tibanya bulan Ramadan maka terbuka pintu-pintu syurga. Maksud di sini ialah terbuka ruang-ruang untuk kita memperbanyakkan amalan untuk sampai ke syurga Allah SWT. Itu maksud dia. Secara majaz, secara maknawinya. Secara hakikatnya boleh jadi pada bulan Ramadan terbuka pintu-pintu syurga. Secara lafzinya ataupun secara zahirnya, secara maknawinya, secara hissinya, secara maknawinya, secara majaznya, pintu-pintu untuk mengerjakan ibadah itu terbuka dengan luas, tuan. Kerana apa? Kerana kita akan lihat nanti pada dalam hadis ini yang kedua dan yang ketiga, iaitu wa ghuliqat abwabun nar, dan tertutup pintu-pintu neraka. Pintu-pintu untuk mengerjakan maksiat itu tertutup. Bukanlah bermakna bulan Ramadan tak ada orang buat maksiat, ada. Kita manusia biasa kadang-kadang terlajak juga. Kita tidaklah maksum seperti para Nabi dan Rasul. Kadang-kadang terlajak juga, kalau waktu siang terbawang juga. Jadi bukanlah maksud itu tidak berlaku langsung pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan masih ada plastik-plastik hitam bergerak. Pukul 10-11 dah ada dah drive-in plastik hitam. Tak tahulah tahun ni pula macam mana kan. Allah alam, kita tak tahu. Tapi kalau tahun lepas memang ada drive-in, drive-thru plastik hitam ni. Orang yang tak berpuasa mencari makanan untuk dimakan pada siang hari. Kan tak ada orang yang melakukan maksiat tu. Tapi maksiat yang dilakukan itu bukanlah dorongan daripada syaitan. Kerana apa tuan-tuan? Kerana pada bulan Ramadan apabila terbuka pintu-pintu syurga, tertutup pintu-pintu neraka, wal sulsilati syaitin, maka syaitan dirantai dan dipenjarakan. Syaitan dirantai dan dipenjarakan. Di mana dalam lirik lagu nasyid, kita ingat tadi, iblis dan syaitan kakinya dirantai sebagai memuliakan bulan Ramadan. Ini tuan-tuan, saya ingat lagi nasyid lama. Sahabat-sahabat yang ikut nasyid dari tahun 90-an mesti ingat lagu tu. Lagu-lagu nasyid Ramadan. Memang jelas dinyatakan pada bulan Ramadan syaitan dirantai dan diikat dan dipenjarakan. Maka syaitan tidak berupaya untuk mendekati kita manusia, menghasut kita manusia untuk melakukan maksiat. Maka kalau maksiat tetap berlaku, maka sebenarnya itu adalah daripada dorongan nafsu kita, diri kita, yang mungkin tak mengambil kesempatan daripada memperbanyakkan amal ibadah. Baginya Ramadan itu berjalan seperti mana bulan-bulan yang lain. Nak puasa nak kena puasa lah, nak bertabah. Kita puasa lah, orang lain puasa, kita pun kena lah puasa. Kalau kita tak puasa sekarang, jadi cerita lain pula. Kita puasa lah, tetapi bulan Ramadan itu tidak diambil kesempatan untuk memperbanyakkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang berlaku pada sebahagian manusia. Jadi kita janganlah
cubalah elakkan daripada jadi golongan manusia ini. Jadilah golongan manusia yang mengambil kesempatan sebanyak-banyaknya daripada amal ibadah pada bulan Ramadan. Kita memperbanyakkan sedekah. Sedekah ni kena kreatif lah tuan-tuan. Tak mesti kita kena jumpa orang dulu sedekah ke orang. Macam-macam cara kita boleh buat tuan-tuan. Sedekah ni dapat tahu ada orang memerlukan bantuan, kita bagi duit. Kalau kita mampu, kita bagi duit. Berapa saja yang perlu. Ada masjid-masjid yang memohon sumbangan untuk mereka menyantuni golongan-golongan terasnaf, golongan-golongan yang tertentu yang memerlukan memerlukan juadah berbuka puasa dan sahur ni, misalnya kata ya, maka kita cubalah ulurkan bantuan kalau kita semampu kita. Banyak lagi cara-cara lain untuk kita bersedekah. Dan macam saya sebut dalam tazkirah malam tadi, golongan yang antara golongan yang paling wajar menerima sedekah kita pada bulan Ramadan kali ini ialah golongan barisan hadapan, frontliner, para doktor kita, jururawat kita, petugas kesihatan kita, anggota-anggota polis kita, anggota-anggota tentera kita, anggota-anggota rela kita. Mereka ni lah yang bekerja, yang bertugas siang, malam, pagi, petang. Kan macam dalam lagu kita ada dengar, pergi pagi balik petang, ada kala tak balik-balik, ada kala sampai ke malam, ada kala tak balik-balik, masuk malam keluar pagi, masuk pagi keluar malam. Jadi golongan macam ni lah yang kalau boleh kita berilah sumbangan sedekah dalam bentuk makanan, juadah berbuka puasa, juadah sahur. Golongan-golongan macam ni lah tuan-tuan. Jadi sedekah ini banyak ruang sebenarnya, banyak sangat ruang. Dan kita dekatilah golongan yang paling dekat dengan kita. Walizil qurba. Apa disebut walizil qurba? Maksudnya orang yang paling dekat dengan kita, jiran tetangga kita, sahabat-sahabat handai kita, saudara mara kita, rakan-rakan sekampung kita, rakan-rakan setaman kita, rakan-rakan seqariah kita. Inilah orang yang paling utama sekali untuk kita menyampaikan sumbangan. Tapi pergi jauh-jauh tuan, pergi jauh-jauh kan dah jadi cerita lain pula. Ni tengok apa dah jadi. Kita tengok orang di tempat kita yang banyak susah. Orang di tempat yang jauh tu biarlah orang sana yang beri sedekah, yang menyampaikan sedekah je, tak payah pergi jauh-jauh tu, buat susah kita je. Sekarang kita dah susah dah. Dah tak tertutup pula sebahagian jalan untuk memperbanyak sedekah. Sedangkan kalau kita pergi ke golongan-golongan yang berhampiran kita tu banyak tuan. Sebenarnya dalam keadaan PKP sekarang ni memang ramai orang yang sangat-sangat perlu kepada bantuan, kepada sumbangan. Jadi kita sama-sama lah memperbanyakkan amalan sedekah kita sebagai salah satu untuk kita membuka pintu-pintu sampai kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan menutup pintu-pintu ke arah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada kaum wanita siang-siang tu dah payahlah buang mawang tu, tutup dah. Tak payah. Buat grup WhatsApp dia beritahu kita siang-siang tidak ada aktiviti. Nak buat aktiviti tadarus online macam boleh. Kalau banyak cerita tak payah dah kan. Patutnya kita macam kita sebut dalam tazkirah semalam, waktu siang ni jadikanlah ianya banyak kita membahaskan lidah kita dengan zikrullah, dengan tasbih, tahmid, takbir, tahlil, zikir-zikir, baca ayat suci Al-Quran, salawat Nabi SAW. Kerana benda-benda macam inilah yang akan menjadi wasilah kepada kita memohon pada Allah SWT supaya diangkatkan wabak yang berbahaya COVID-19 ni. Hari ni pun kes naik balik sikit, walaupun tak sampai 100 tapi naik balik, ada sedikit peningkatan. Ini pun agak membimbangkan kita juga. Jadi kita minta pada Allah SWT mudah-mudahan COVID-19 ini segera berlalu, tidak mengganggu kita.
kalau kita tengok dalam YouTube sembahyang tarawih di Masjidil Haram, di Masjid Nabi, Allah, tak ramai, tak macam tahun-tahun lepas. Jadi kita pun sedih. Itu yang boleh buat sembahyang tarawih. Yang macam kita langsung tak ada, tarawih di rumah saja. Jadi inilah satu benda yang menyedihkan kita. Jadi dengan amalan-amalan ini, kita jadikanlah amalan-amalan ini sebagai tawassul, wasilah bagi kita dalam memohon pada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkatkan wabak COVID-19 ini daripada kita, insyaAllah, sebagai salah satu rahmat yang ada yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita pada sepertiga awal Ramadan ini, insyaAllah. Dan jangan lupa tuan-tuan, besok pagi kita bersahur dan kita niat berpuasa itu Ramadan an ada pada syahr Ramadan hazizati lillahi ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita bersahur itu adalah satu ibadah, dan ada keberkatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi itulah sedikit apa yang kita boleh kongsi pada malam ini. InsyaAllah pada malam besok kita akan bertemu lagi sekali dalam tazkirah Ramadan. Malam besok insyaAllah apa-apa yang baik ini ambillah, kerana ini semua ilmu dari Allah SWT. Kita cuba kongsi setakat mana yang boleh. Dan kalau ada apa-apa kata-kata kita yang mungkin tak seronok didengar, tak sedap pada pendengaran tuan-tuan, mungkin ada yang tersinggung rasa, saya mohon ampun, maaf dari Allah SWT, dari Nabi SAW, dan dari tuan-tuan dan puan sekalian. Wallahu rasulullah alam, wabarakatuh, wabillahi hidayah wa taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.